kita catat kemenangan. Pendirian kita harus tegas, jelas dan tuntas. Bukan setakat kita peroleh 51% undi popular. Memang pimpinan UMNO jawab, kerana ada ketika dalam kes pilihan raya Presiden Amerika di mana Bush menang presiden tapi tewas sedikit undi popular. Tapi tidak ada dalam sejarah dunia, dalam sistem demokrasi, di mana perbedaan undi itu begitu besar. Di antara 51 dengan 47. Bukan 51 dengan 49,8. Tidak. Ini pertama. Keduanya, andaiannya adalah pilihan raya itu bebas, bersih dan terus. Ini tidak berlaku. Hanya Wan Ahmad dan 2-3 orang pimpinan UMNO, termasuk ketua pemuda UMNO yang baru semangat jadi menteri pertahankan, tidak ada bukti sama sekali. Ini anak mudanya ada juga yang mata tak terang. Satu Malaysia tahu, kerana orang semua terlibat dalam pengundian dan penggunaan dakwat kekal. Dakwat kekal itu peruntukan yang diluluskan dalam undang-undang. Ini tuntutan bersih. Ini kemudian tuntutan panel ahli parlimen yang diwakili oleh Pakatan Rakyat, Saudara Azmin mewakili keadilan dalam panel, dan ini dijanji oleh SPR, tidak juga ditunaikan. Jadi dia melanggar, dia boleh buat helak kerana memang ini penipu. Saya nak ulang di secara resmi, memang SPR, terutama pengurusi dan timbalan pengurusinya Wan Ahmad, memang penipu dan perompak orang kaya. Mana mungkin seorang boleh jawab secara begitu? Tidak bertanggung jawab, melepaskan batu di tangga, tak kocak, tak campur, tak itu, tak ini. Apa? Kamu diberi amanah, maknanya apa? Kamu tak layak, maknanya apa? Incompetent, maknanya kalau dah incompetent, tak layak, menyebabkan jutaan orang tertipu. Kamu harus ada maruah sedikit dan letak jawatan sekarang. Jadi sebab itu sudah, yang lain sudah tahu semua. Beberapa kes dari Sabah, balik pulau, beberapa kawasan, termasuk kawasan-kawasan yang kita menang. Ada orang tanya, kalau kau membangkitkan di kawasan kita menang, ada kemungkinan ada pilihan raya semula? Saya kata kita sedia. Kalau ada bukti, ada penipuan di mana-mana oleh sesiapa di Permatampau, saya sedia bertanding semula di Permatampau kalau parti setuju saya jadi calon. Di Ampang atau Padang Serai, mana-mana juga. Tetapi sekarang ini kalau ditanya, mengapa angkat sumpah di Selangor, mengapa di Pulau Pinang dan Kelantan? Saya nak tanya, apa laporan terhadap Selangor? Kalau ada laporan terhadap Selangor, yang kena itu UMNO dan SPR, bukan keadilan. Kita tak ada pengaruh atas SPR. Sekarang kita tumpu, dan saya ucapkan ya, bila kita amanahkan Rafizi, dia jalankan tanggungjawab, ya. Kita tumpu untuk mendapat maklumat terperinci, bukan saja bersih dan peguam-peguam kita yang diselaraskan oleh Sibarasya, Surendra, Latifah, Koya dan lain-lain, tetapi juga oleh beberapa pimpinan peguam kanan dalam negara yang cara pro bono setuju untuk ajukan ke mahkamah. Tetapi seperti mana disebut salah seorang peguam kanan, jangan harap nak menang dengan mudah kes-kes ini. Bagi kita bukan soal menang, soal menemukan hujah kerana di mata rakyat
Bukan sekadar mereka tahu, tetapi mereka harus yakin dengan hujah berdasarkan fakta. Sebab itu saya nak ulang apa yang telah ditekan oleh rakan-rakan. Tiap ahli perwakilan yang ada, tiap pemerhati yang hadir, tak usah pakai arahan kepada orang lain. Saudara, mulai esok atau selewat-lewatnya hari Isnin, kerana saudara mengundi, saudara guna perkenalkan dakwah kekal, saudara basuh keluar hari itu juga atau selewat-lewatnya esok, ini melanggar peraturan dan undang-undang. Ada format, tak ada sebab mana-mana pimpinan di mana peringkat yang melalui proses itu yang tidak buat laporan polis selewatnya hari Isnin untuk menyatakan bahawa saya mengundi, dan setelah pulang beberapa jam kemudian atau sehari kemudian hilang kesan dawan hitam dan laporan polis dibuat. Dan saya ingin ulang, kalau saudara itu penegak keadilan, aktivis, tidak ada sebab mengapa laporan tidak dibuat. Ya. Melainkan ada kes di mana memang dakwah kekal 7 hari. Itu tak apa, tak payah buat laporan. Kalau saudara kebetulan memang tak mandi, tak basuh tangan, memang ada pun 1-2 ahli macam tu, maka tak payah buat laporan. Tapi kalau yang basuh dan mandi dan bersihkan, arahan jelas kerana peguam menasihatkan kita. Ini bukan soal kehendak pimpinan. Ini maklumat yang sampai kepada rakyat. Rakyat harus putuskan. Sekarang ini kita dapat, dan Saudara Saifuddin baru beritahu, email yang sampai ke pejabat ratusan menanyakan format aduan polis dan juga lapor di ke mana. Lapor kepada wakil rakyat berdekatan, lapor kepada cabang, lapor kepada parti-parti komponen, dan yang lebih penting juga ialah email langsung ke ibu pejabat atau kepada pengarah strategi supaya kita dapat kumpulkan. Peguam mencadangkan salah satu usul tentang dakwah kekal ini, mereka akan bawa dengan ratusan ribu laporan polis itu dan letakkan di mahkamah supaya hakim melihat bahawa ini bukan soal agenda 1-2. Kalau 100,000 katakan dakwah kekal ini tidak kekal, ada kecacatan besar dalam proses pilihan raya. Karena ini perlawanan besar, saudara. Bertahun lawan, ramai dipukul, ramai masuk lokap, berimpun tengah panas hanya nak minta dakwah kekal. Akhirnya style pimpinan negara kita Datuk Seri Najib, dia setuju dengan pengetahuan bahawa ada penipuan. Dia kecoh, ini dia cara untuk mislead masyarakat. Jadi mudah setuju. Jadi sebab itu saya minta saudara lakukan ini. Atau dalam kes lain seperti mana yang saya sebut tadi, di mana seorang pegawai SPR seperti mana disebut, yang ada conscience dia sendiri buat laporan polis bahawa kertas undi saya telah dipangkah oleh calon BN kerana mereka diarah buat begitu. Ataupun dalam kes-kes yang lain, sama ada orang yang datang mengundi, saya tahu keluarga saya seorang datang dari Kuala Lumpur pergi mengundi di Mengkuang, dah sampai dengan IC dia dengan nama ejaan sama, tapi ada orang dah mengundi sebelumnya. Kita perlu laporan polis begitu. Kalau laporan itu sekat 1-2, kita dah tahu dah jawapan. Ini kecil, tak ada kesan. Memang 8 orang je Bangla. Tetapi yang kita tahu puluh ribu, tak semua ada rakaman video. Baru ada rakaman video, ketengahkan. Ada gambar, foto, ketengahkan. Kalau tidak, ada kenyataan saksi. Sudah, jangan pandang ringan. Kenapa saya sebutkan ini? Kita tak cakap soal pilihan raya akan datang.
Karena kalau tidak dibetulkan, bicaralah pilihan raya akan datang. Sebab itu bagi saya, seperti mana kita bincang di sini dan juga ada pimpinan Pakatan Rakyat, kita nak selesaikan pilihan raya ke-13, tidak 14. 13 ini selesaikan dulu. Maka kalau keputusannya batalkan semua dapat pilihan 14 bulan depan, itu soal lain. Tetapi setakat ini selesaikan kekecohan, kecurangan yang dilakukan oleh pimpinan kerajaan UMNO Barisan Nasional dengan penglibatan secara langsung oleh SPR. Betulkan sekarang. Dia tidak boleh bagi hela tiap hari. Tengok bagaimana dia jawab, Datuk Wan Ahmad jawab di Lembah Pantai. Karena orang mengundi depan dia bagi PC. Media, sidang media. Depan itu orang tanya, tengok, ni Datuk, saya dah undi, dawat sudah hilang. Tahu jawabnya, biadabnya jawab apa? Tak pernah selesai. Esok dah tak mengundi dah, hari ni je mengundi. Tengok, ini contoh orang macam Perdana Menteri. Dia orang macam ini dia boleh harapkan untuk jadi timbalan pengurusi SPR. Penipu, terang-terang, live on television. Dan ini rekod oleh BBC. Satu dunia tahu. Kita tanya, pengundi tanya, timbalan pengurusi SPR, ni dakwah kekal, satu dunia tonton. Dan dia jawab, tak apalah, besok tak payah undi dah. Pada 5 bulan Mei. Ini cara yang kita sebut, yang kita sebut kewibawaan tidak ada, integriti tidak ada. Sebab itu saya katakan, saudara, bukan saja soal majoriti, tapi kerusi yang kita tewas kecil itu kita keadukan. Dan minimal harus diadakan pilihan raya segera bagi 29-30 kawasan yang dipecahkan. Tapi ini bermula dari saudara. Saya nak sebut, saya sendiri insya-Allah pada hari Isnin bersama pimpinan akan buat laporan polis kerana saya mengundi di Permata Ampau dan dawat kekal hilang bila basuh malamnya. Saya tak akan kata sejam, kerana bagi saya kesan kecil ada sampai malamnya. Jadi saya akan buat laporan polis. Kalau saya buat laporan polis, kalau ada mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri atau pimpinan cabang atau ganting tak buat laporan walaupun bukti nyata, saya akan panggil ke jatuh kuasa disiplin. Ya, tapi saya nak beritahu, mesti ada asas. Maknanya dakwat itu hilang. Kalau dakwat itu ada kes, ada seorang beritahu saya, dia kata dakwat itu ada pada dia 2-3 hari. Itu soal lain. Kalau 3 hari, dia sebut 3 hari. Memang kurang basuh dia, betul. Ditanya dia mandi pakai sabun tak? Memang dia tak apa. Setengah orang ni memang mandi tak pakai sabun, dia tak apa. Jadi dia jangan buat laporan polis. Dia direga kucing. Sudah itu pertama. Keduanya saya nak sebut, kita sebenarnya dalam proses pilihan raya ini dibangkit dan dijelaskan oleh Susah Agung, Timbalan dan Presiden. Prosesnya panjang. Saya minta maaf karena banyak akhirnya orang hanya menumpukan kepada saya terima kasih kepada Timbalan Presiden juga ambil tanggungjawab. Tapi semua orang tahu akhirnya kepada saya. Tapi sudah tahu proses perundingan, kita kena jaga. Walaupun ada mengeluh masalah parti, masalah rakan-rakan kita di EP dan PAS, tetapi secara keseluruhannya, walaupun ada beberapa detik-detik yang meresahkan, aspek yang mencuri perasaan kita secara negatif, tetapi saya ingin mengatakan cara keseluruhannya, kerjasama keadilan PAS DAP itu sangat baik sehingga memungkinkan kita catat kemenangan 51%. Jadi sementara kita ada beberapa isu yang kita nak bangkitkan, ada benar
Ada kadang-kadang keterlaluan cakap, ada kadang-kadang keputusan yang kurang bijak. Jangan kita padamkan atau nafikan kenyataan bahwa muafakat ini suatu yang cukup berkat dalam sejarah politik tanah air. Dan dalam banyak hal, bukan saja keadilan memainkan peranan utama, rakan-rakan PAS sehingga di akar umbi membantu dengan penuh semangat dan komitmen, dan rakan-rakan DAP pun sama di beberapa kawasan tertentu yang kita tahu. Dan ini dia, saya tanya kawasan, saya tanya Laksmana Imran dulu, katanya kerjasama keadilan PAS DAP itu cukup baik sehingga dia tidak dapat kenal pasti ada kecacatan dari segi komitmen ketiga-tiga parti untuk dia. Jadi saya ingin menggesa saudara, sementara ada boleh, saya tak kata kita padamkan. Kalau nak dibawa untuk pertimbangan majlis pimpinan Pakatan Rakyat, saya akan bawa. Tetapi jangan izinkan hal ini boleh membawa masalah dan keretakan, kerana hubungan kita sangat akrab, kerjasama yang ditunjukkan oleh pimpinan parti keadilan PAS DAP sangat baik, dan saya secara pribadi dan juga mewakili keadilan tidak boleh nafikan bahawa dalam kemelut awal sejak 98 sehingga sekarang 2013 dalam keadaan kita sangat lemah. Saya masih ingat almarhum Fadil Noor, Presiden PAS, mengatakan, Anwar, masa itu saya bimbang kerana Azizah terpaksa pimpin, dia kata PAS tetap akan pertahankan, akan bantu dengan cara apa sahaja supaya keadilan dapat bertapak sebagai parti yang kukuh dan utuh. Begitu juga sikap pimpinan DAP. Jadi saya harap hal ini dapat dimengerti, walaupun ada isu yang kita harus selesaikan secara baik di peringkat dalam. Saudara, saya menang soal pilihan raya. Bagi kita sudah menang pilihan raya ini, dan sepatutnya dalam proses yang bersih tanpa penyertaan orang Myanmar, Bangladesh, Filipina, Indonesia, tanpa penipuan, tanpa gelap dan gelita, kita sudah berada di Putrajaya hari ini. No apologies. Jangan kata, oh tak boleh terima kekalahan. Tidak. Saya beritahu, bukan saya terima kekalahan. Saya dah umumkan, saya sedia. Bukan sedia, saya dah putuskan. Sudah tahu perangai saya. Kalau saya putus, saya putus. No two way about it. Saya putus. Kalau dah proses pilihan raya itu bersih dan kita tetap tewas, saya undur dari pimpinan. Saya akan bertugas sebagai pengajar profesor. Saya akan terus bantu Pakatan Rakyat, tetapi giliran orang lain ke depan. Tapi dalam kes ini bukan sangat kita menang. Kita menang besar dalam pilihan raya yang bersih. Sepatutnya 58-60% popular vote kita dapat. Apa sebab saya nak undur? Najib suruh saya undur. Dia 47% dengan tipu. Kalau ikut kira betul 42%. 42% nak suruh orang 60% undur. Kamu fikirlah sikit. Ya, tak malu kan? Kamu ada televisyen setiap malam, kamu ada seluruh barisan media, kamu fitnah tiap malam, kamu cerca, kamu takut dengan orang Melayu. Negeri ini kalau Anwar pimpin, habis Cina kawal, habis serah pada Yahudi dan Amerika. Allah pun dikorbankan. Semua hubungan seks bebas, semua itu dimasukkan. Propaganda di kampung-kampung. Kamu beli undi, kamu tipu undi, kamu guna Bangladesh undi, itu pun kamu dapat 42% undi popular. Dan final count 47. Dan kamu rasa bangga dengan kemenangan itu? Tak benar, saudara. Tak mungkin bangga. You guna puluh bilion ringgit untuk menang pilihan raya ini. Melalui unsur kerajaan,
melalui rasuah terang-terangan dan sembunyi puluh bilion ringgit untuk kalahkan kita, dan mereka masih tewas. Jadi saudara, saya putuskan kita tidak undur dari pendirian kita. Dari bagian negeri yang kita dah berkuasa, Kelantan, Pulau Pinang, tentunya ke Selangor, saya ucap tahniah karena Selangor mencatat kemajuan lebih tinggi. Kalau orang kata tidak ada sokongan Melayu, ada peningkatan dukungan Cina, dukungan India, dukungan Melayu di negeri Selangor. Dan tahniah kepada Tan Sri Khalid, Asra Azmin yang memimpin kerajaan dan parti negeri Selangor bersama rakan-rakan kita dalam PAS dan DAP. Tapi sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kadang disebut perang Uhud, salah seorang pembicara bicara ke soal perang Uhud. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Ini pengajaran yang penting bagi kita untuk ingat semula, gila semula ruh perjuangan itu. Dia keyakinan akidah dan ruh jihad dan perjuangan. Sebab itu cadangan dikemukakan oleh Timbalan, disambut oleh Presiden yang Center for Reform and Democracy untuk gila semangat perjuangan. Itu penting. Ayat ini menunjukkan bahawa kalau sedikit sebanyak kita luntur, orang berjuang, tetapi ada yang boleh menggabui, pemusatan, mesongkan sedikit, kadang-kadang khilaf dan terlupa. Sebab itu kita mesti ada sahabat yang sedia memperingatkan senantiasa. Saya umpamanya di antara yang kuat pertahan dan menyokong Tan Sri Khalid sebagai Menteri Besar. Bagi saya kekuatannya kekuatan integriti untuk mengurus dengan bersih. Tetapi tidak bermakna saya tidak mendengar keluhan. Sebab itu saya kata Khalid kena bantu. Surplus kita rekod. Tapi saya kata tahap kejayaan good governance bukan semata-mata dengan surplus. Good governance itu no corruption. Good governance itu peduli terhadap derita rakyat yang di bawah yang paling miskin. Kalau saya Menteri Besar Selangor, saya katakan kalau ada seorang ibu menangis kerana anaknya itu tidak ada bekalan susu yang cukup, kalau ada seorang bapa yang merintih kerana tak selesa tidur, bocor rumahnya, tak ada wang untuk repair, Menteri Besar juga tidak harus tidur nyenyak. Ini dia test of governance. Dan ini yang dipesan yang saya baca dari pengalaman Khalifah Omar Abdul Aziz. Bagi saya, kalau saya menilai kekuatan kita yang paling unggul ialah ketokohan Tan Sri Khalid, kerana dia tidak cacat dari segi integriti, maruah dan kewibawaan. Saya sebagai sahabat karib yang lama, di antara orang yang paling lama saya kenal, ialah untuk mengingatkan Khalid, kita ni bukan CEO badan korporat. Maka kena dengar dan dengar rintihan. Dan ingat, rintihan itu bukan yang kita nampak, termasuk yang tidak kita lihat. Saya masih ingat, saudara, saya nak beritahu pengalaman saya jadi ahli parlimen mula-mula di Permatang Pau. Masa itu banyak kampung api air pun tidak ada. Tahun 82. Di antara hal yang pertama saya lakukan, yang sudah kenal saya, perhimpunan besar 10,000, 15,000, itu yang sudah kenal. Tapi yang Anwar lakukan dulu, ya, untuk berjalan
Kalau Sabtu Ahad, jemaat Sabtu Ahad, saya berjalan dari kampung ke kampung, berjalan kaki dan lihat pasal rumah tu. Jadi makcik ni kerja apa, duit kebajikan ada tak? Itu saya mula latihan politik saya begitu. Tidak saja baca buku, penting baca buku, tetapi pengalaman terpenting ialah masuk dan belajar, lihat dan dengar keluhan. Nah, itu yang saya belajar. Dan tidak berapa kali tak buat saja saya usik dia. Sebab Khalid ni bagus bila kita puji dia, orang semua terima. Tapi bila kalau usik dia kedekut, orang semua happy. Jadi saudara, ini sebab mengapa kadang-kadang kawan-kawan di Selangor melahirkan keresahan. Ada basis dia. Tapi saya nak tegur juga, jangan ini kadang-kadang berkompromi dengan prinsip integrity, good governance yang kita bicarakan. Jadi walaupun banyak ada yang mengusulkan soal GLC, saya nak beritahu, kedudukan GLC itu bukan reserve parti, bukan tokoh politik. Kedudukan GLC itu mungkin orang politik, mungkin tidak, tapi mesti yang ada kelayakan yang tidak campur urusan parti dan governance. Ini saya terpaksa clarify, walaupun saya tahu mungkin maksud kawan-kawan bangkitkan ini tidak kompromi. Dia tak sudah suruh orang yang layak jadi ketua kampung jadi GLC, tidak, saya faham. Tapi saya nak clarify kerana saya tengok liputan media itu memberi gambaran seolah-olah tercampur. Sebab itu saya sebut ayat ini, ayat saya bacakan tadi, kerana dalam peristiwa perang Uhud, sahabat-sahabat Rasulullah tersedia. Tetapi bila menang round pertama, perang Uhud itu bukan kalah ya, dalam pertempuran pertama menang. Orang Quraisy musyrikin masa itu, bila dia nak pergi perang, dia bawa harta emas, perak, cincin berlian, itu ada. Cincin berlian saya tambah lah. Jadi bila tewas, yang mengepung Rasul, yang mengelilingi mempertahankan Rasulullah, itu kejar turun ke bukit. Maknanya dari atas turun kerana ada harta, melompat ke bawah. Itu dalam sejarah lompat politik kata pertama. Sebab dia tengok harta di bawah. Sebab itu jangan heran dalam sejarah beberapa orang dari keadilan PAS atau DAP yang melompat. Bila berlakukan begitu, Khalid bin Walid yang pada masa itu belum masuk Islam, seorang tokoh dan seorang pahlawan gagah Quraisy, dia naik dari belakang lereng bukit menyerang Rasul, dan itu di antara pertempuran di mana Rasulullah hanya dikepung oleh satu dua, Sayyidina Hamzah dengan Abu Bakar, mendapat kecederaan yang parah, patah giginya, luka parah pipinya kerana diserang. Maka sebab itulah walaupun lepas itu dapat bertahan, ayat Quran menyebut ya, kalaulah tidak kerana rahmat, rahmat maknanya pengampunan Allah, maka mereka akan terus terpesong. Jadi dalam menghadapi begini, bila kawan-kawan ini mulai sedar, dia tidak lompat macam kata puru, kata pisang yang dah lompat dulu ni. Kalau banyak perbicaraan itu, kita kena tahu konteksnya, iaitu dia tak boleh lari daripada garis jamaah, garis prinsip, garis moral integrity dan good governance. Sebab itu dengan perintah Allah, Nabi Muhammad SAW memaafkan mereka. Tetapi kena ingat, fa'fu anhum wastaghfir lahum, memaafkan dan mereka memohon ampun kepada Allah, supaya kita boleh bawa balik semangat muafakat yang ada. Saudara, saya bawa episod ini mengingatkan kadang-kadang kita lupa bahawa kita nilai kejayaan kita dengan beberapa habuan yang kita dapat. Sudah kita kuat dulu daripada awal dengan yang paling sederhana. Dan memang seperti mana yang kita dengar, saya tugaskan pengarah JPRP Saudara Azmin sendiri terus
mempersiapkan, dan memang perit kerja bukan saja beliau tapi seluruh JPRP. Saya lantik pula war room di bawah Rahim Gaus, bantu selaraskan. Tapi Surah Azmin lapor saban hari kepada saya, termasuk keperitan mendapatkan dana yang secukupnya. Tetapi bagaimanapun saudara yang jadi calon tahu bahawa walaupun dana kita itu terlalu sedikit, ia masih jauh lebih baik dari 2008. Dan kebanyakannya punyai kemudahan yang cukup, bendera, kemudahan asas cukup. Walaupun jangan kita banding dengan BN ya. Jadi hal-hal ini saya terima kerana saya tahu keperitan kawan-kawan dalam menyelenggarakan tugas ini. Tapi saya nak sebut, kita boleh tuntut, tapi saya nak bagi tahu Tan Sri Khalid, sementara boleh dengar, boleh ubah soal, tapi jangan sekali-kali tolak ansur dengan soal good governance, financial procedures dan integrity, kerana ini yang memenangkan kita dan ini betul-betul baik. So, betapa kuat pun sanggahan, jangan tolak ansur sama sekali dengan apa juga tekanan sekandainya ia nak merubah dari prinsip ini. Tetapi harus prihatin terhadap permasalahan rakyat, terutama yang miskin dan derita, dan jangan guna rekod pertumbuhan ekonomi seperti mana yang UMNO lakukan, kerana itu merosakkan. Tapi bagi kita ialah kepedulian terhadap derita rakyat. Saudara, bila kita di atas, saya pernah ke Gunung Taishan. Taishan ini Confucius pernah sebut, kalau kamu dah sampai ke Taishan, di kemuncak gunung, kamu boleh pimpin dengan baik. Maksudnya bukan sekadar kamu mendaki, tapi kamu nak duduk di atas dan melihat keseluruhannya di bawah. Tidak melihat satu sudut, melihat semuanya di bawah. Dan ini kalau pimpinan cabang, negeri, peringkat kebangsaan dan menteri besar, dia harus begitu. Berlapang dada, mudah memaafkan, inklusif, maknanya sedia menerima semua pihak, dan cepat-cepat menolak atau membatalkan, beri ruang yang secukupnya. Kerana sementara kita katakan good governance tanpa jentera parti, tanpa dukungan parti, masalah juga kerana sistem kita ini sistem yang berteraskan kepada parti, keadilan dan Pakatan Rakyat. Sebab itu saya telah mengusulkan dan saya minta diberi pertimbangan segera sebaik Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ditubuhkan dalam tempoh seminggu ini dengan perkenan Tuanku Sultan Selangor, supaya di peringkat tertinggi Selangor ada urusan Selangor. Tapi sekarang ini ramai memikirkan Tan Sri Khalid harus juga jelajah ke tempat lain, supaya faedah dan masalah kepentingan dari Selangor itu dimanfaatkan juga yang lain. Nah, pengalamannya, trainingnya, pendedahannya. Maka oleh demikian saya telah mencadangkan supaya selain daripada jabatan-jabatan politik biasa, karena kita nak bahagikan jabatan politik dengan urusan pentadbiran dan GLC yang harus terpisah daripada campur tangan politik. Otherwise, business and politics itu lah yang menjahanamkan UMNO lagi. You menteri, syarikat kamu, anak kamu dapat company, isteri kamu dapat bala. Ini yang menjahanamkan. Ini kita kena avoid at all cost. Dan tak boleh terlangsung bab itu. Tetapi oleh demikian, beberapa jawatan politik yang diizinkan dalam sistem itu harus diperkemaskan supaya rakan-rakan boleh bantu yang ada hubungan cara langsung di antara Tan Sri Khalid, pentadbiran Selangor dan politik Selangor. Ya. Baik bukan sahaja keadilan tapi juga Pakatan Rakyat, dan tidak bebankan menteri besar dalam semua kes. Dan untuk itu juga saya mengusulkan supaya ada jabatan penting yang boleh menasihat dari segi pembangunan masyarakat secara menyeluruh, yang juga mencakup kepentingan parti secara nasional
Dan saya minta Saudara Khalid menimbangkan supaya mengangkat Datuk Saifuddin Nasution untuk membantu beliau dalam bidang itu. Sudah rakan-rakan kita termasuk Presiden, Timbalan Presiden dan pimpinan menyebut tentang politik baru, penyertaan anak-anak muda. Sebahagian kita jawab bersatu. Dan ini bagi saya suatu realiti yang kita harus terima. Kerana sementara ada sentimen popular di kalangan anak muda, kapasiti keupayaan cabang pimpinan negeri, malah mereka pusat sekalipun, nak ambil kira penyertaan ini agak sangat terbatas. Terbanyak sangat karenah dan tekanan. Sebab itu saya tengok kalau pemilihan calon, walaupun kadang kawasan itu dipertikai baik buruknya. Karena pertama nak tunggu cabang, tak ada wanita dan angkatan muda. Nak tunggu negeri, sukar cabang dan angkatan muda. Ataupun tenaga baru, profesional. Dia agak, kalau dia ketua cabang, dia otomatik kelayakan dia sebagai calon dan orang lain tidak. Saudara, popular dalam cabang parti belum tentu popular di kalangan rakyat. Itu satu kekurangan. Ya. Tetapi kita juga harus tahu dan iktiraf ada cabang yang tunjukkan dedikasi yang luar biasa, yang bekerja dari awal. Maka walaupun calon lain yang ditunjukkan, calon itu haruslah kerjasama dan selaras dengan cabang. Walaupun mungkin tidak begitu meluas, tetapi yang menunjukkan dedikasi yang luar biasa. Hal ini human factor yang kita kena jelaskan. Tapi saya nak tunjukkan ya, sebagai contoh, calon yang menang atau yang tewas 2008 itu sekarang. Kalau tak kita tunjukkan dari atas, tak naik. Sim, Nik Nazmi, Rafizi, Nurul Izzah, Wong Chen, di mana? Ya, ada banyak yang di peringkat negeri sebagainya. Kalau kita tak tunjuk di atas, tak ada nama dari cabang, tak ada dari negeri. Dan beberapa calon wanita merbuk, payah besar, banyak baru kita perkenalkan pun tak ada. Walaupun mungkin kawasan itu tidak kata kawasan terlalu baik, tapi ini realitinya. Maknanya walaupun kita bicara soal reform, tak sampai ke peringkat bawah itu. Walaupun kita tekan ke pulangkan, tapi biar umpamanya bila saya letak umpamanya murni di payah besar, ketua cabang bantah letak jawatan jadi calon bebas. Dan saya tidak mudah kerana ketua cabang itu orang lama, sahabat, setia, tetapi tak boleh terima kerana katanya tak boleh. Orang tak boleh terima wanita. Saya tak boleh terima hujah itu. Sudah. Siapa kata orang Melayu, orang kampung tak boleh terima wanita? Sudah tahu tahun berapa Khadijah Siddiq menang di Ubi Terengganu? 59. Sudah tahu bila Padang Terak dimenangi oleh Fatimah Hashim? 59. Apa? Padang Terak, Bandar. Saya masih ingat arwah ibu saya bertanding, local council pertama Perikatan UMNO maksudnya. Ya. Di kawasan Junjung yang cukup kira konservatif, kampung, pulang kepada kita untuk bantu, untuk perkenalkan. Jadi saya tak mau sentuh hal ini panjang sangat sebab kita nak tumpu sekarang ya, mobilisation perhimpunan. Ada orang bangkit kata ini soal jalanan. Jalanan tu jalanan pergi ke stadium ya, macam kita lakukan. Dan saya ucap terima kasih ya, sebab sudah tengok perhimpunan-perhimpunan ini sebagian besar saudara hadir. Perhimpunan kita sekarang selepas pilihan raya, kerana marah orang tentang penipuan pilihan raya ini jauh lebih besar jumlahnya daripada seluruh kempen waktu kita kempen pilihan raya dulu. Ini kenyataan. Dan kalau kita kata kita ini parti reform yang tahu denyut nadi rakyat, ini yang kena rakyat tanya mereka, maka mereka ke depan. Saya akui, saya ini kena umur, saya lebih slow fikir bandingkan tekanan orang muda. Ini pakaian hitam bukan cadangan saya. Yang anu pakai hitam, dia pakai hitam, tak tahu. Sebab ada anak-anak muda dibuat Facebook cadang pakai hitam. Kita saya malah pakai hitam.
Sebab pertamanya baju hitam tak banyak, keduanya saya kata panas. Tapi dia lancar kempen melalui Facebook sebelum Kelana Jaya. Selepas itu Ning Nazmi berkata, dah 320,000 orang kempen pakai hitam dan minta Anwar pergi Kelana Jaya pakai hitam. Saya pun okey lah, tunggu saya pun pakai hitam. Maknanya the will of the people, particularly the young. Jadi kita nak kata kita nak pimpin gerakan rakyat, kebangkitan rakyat, gerakan reformasi, denyut hati rakyat. Denyut hati rakyat itu bukan sekadar kita, pandangan kita. Kalau pandangan saya ada beberapa strategi yang mungkin lain sedikit, tapi ada keperluan untuk kita tunduk. Karena dia simple, dia faham. Ya, dia tak ada Straits Times star, utusan berita harian, tak ada. Karena tak lapor langsung tentang penipuan. Bagi mereka itu pilihan raya yang paling bersih dalam sejarah, seperti mana disebut oleh SPR. Ya. Hanya yang bodoh saja boleh terima kenyataan begini. Ya. Karena rakyat dia tahu. Dan dia kata, sebab apa masa depan dia itu dikhianati? Pasal apa undi dia dikhianati? Dah kamu curi balap, kamu curi harta, kamu curi saham, kamu dera kami AES, tol, harga barang, kemudian undi kami pun kamu nak curi? No way. Kita lawan tetap. Ini dia keadaan sekarang. Jadi kita sampai ke peringkat itu sekarang. Jadi bagi saya no turning back. Soal yang pertama, seperti mana yang disebut dalam ucapan Presiden, soal legitimasi, absahan jawatan Perdana Menteri yang disandang oleh Datuk Seri Najib. Dan sekarang nggak ada orang kata Obama telefon dan cap tahniah. Ya, Obama boleh cap tahniah, tapi nak tentukan masa depan di Malaysia ini bukan Obama atau Amerika Syarikat. Yang tentukan masa depan Malaysia adalah suara rakyat Malaysia sendiri. Cuma saya nak qualify, Amerika sendiri pun menyebut dan menyentuh tentang kecurangan dalam proses pilihan raya. Kenyataan White House yang dipadamkan oleh Star bagi sebahagian mengenai tentang kecurangan itu dia padamkan. Ini kerana soal KYMCA. Kemudian European Union begitu juga menyebut tentang kecurangan. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan telefon saya, mengucap tahniah, tapi soalan dia yang dia kata, no, I understand you want 51% of the popular vote. So yes. And Najib 47%. Yes. Macam mana Najib angkat sumpah? Asal kata Malaysia boleh. Bagi mereka itu satu keanehan. Tapi kemudian tanggungjawab kita bersih, NGO, parti, mengumpulkan maklumat dan menjelaskan. Media, seluruh international media bangkitkan tentang kecurangan ini. Tak masuk dalam media tempatan seperti biasa, makna tak ada perubahan. Sebab itu bila Najib sebut rekonsiliasi, ini istilah yang pernah digunakan oleh Yusuf Kala. Tak kala Yusuf Kala bincang dengan saya, berasingan bincang dengan Datuk Seri Najib, keluar Wall Street Journal hari ini. Tapi apa yang saya sebut? Saya kata harus, ini sebulan sebelum pilihan raya, biarlah kempen itu beretika. Saya kata saya sign tak apa. Kempen harus beretika. Jangan fitnah orang, jangan khianat orang, jangan pukul orang, jangan tiap-tiap malam dalam televisyen maki orang. Kedua, kita kata proses pilihan raya yang bebas dan adil. Jangan guna rakyat Malaysia, jangan angkut Myanmar dan Bangladesh. Itu andaian kedua. Ketiga, kalau andaian pertama dan kedua diikuti, mana siapa menang siapa kalah kita terima baik, tak timbul masalah. Itu yang dia saya sebut. Dan kita boleh terima. Kalah kita terima, menang mereka terima. Dan akhirnya kalau kita menang, kita sebut, itu disebut rekonsiliasi. Maknanya bukan nak dendam kesumat, bukan nak witch hunt, bukan nak heret orang, tolak ke Sungai Buloh, bukan. Dan itu yang kita persetujui. Tetapi sudah etika
media. Tak ada dulu, tak ada sekarang. Pilihan raya kita menang, ditipu, nak suruh kita terima. Dan sekarang nak cadang, oh ya, terimalah keputusan kerana you dah kalah. Siapa kata you kalah? Itu soal. Dan ketiga, nak bicara soal rekonsiliasi dalam keadaan begini. Sebab itulah kita harus selesaikan istilah pokok. Soal buat cara aman, saya setuju. Soal apa rundingan ke arah kedamaian, saya setuju. Tetapi jangan perbodohkan dan hina dan khianati keputusan rakyat. Itu bukan hak saya. Jangan ingat kita ada mandat apa. Siapa bagi mandat kepada saya untuk mengatakan tak apa, rakyat boleh ditipu. Saya boleh ditipu, saya boleh maafkan. Saya boleh dipukul, saya dimaafkan. Saya ditelanjangkan, saya maafkan. Dirampas hak saya maafkan. Saya tidak ada hak maafkan bagi pihak rakyat, jutaan rakyat yang ditipu haknya. Ini jelas. Jadi itu pendirian kita. Malam ini kita berhimpun lagi di MCOP Mall untuk menyuarakan pandangan kita. Kita ulang pendirian kita. Dan saya harap saudara teguh dalam hal ini. Karena sebaik sudah kita nampak mengalah, maka it's business as usual. Katalah dia dah kalah, minority government, suara dia, perangai dia ubah sikit, tak ada. You bacalah utusan dengan TV, tonton TV3. Lagi angkuh dan sombong, dah kalah 47%. Penipuan jelas, tapi takaburnya itu luar biasa sudah. Takaburnya, ini golongan mustakbirin, angkuhnya luar biasa. Soalnya kami menang, kami dapat mandat, dan hamun dia, makinya, cercanya tak berkesudahan. Dan cakap soal Melayu, soal Islam, saya tak tahu Islam apa yang diamalkan, akhlak apa begini. Kalau ada orang Hindu, orang Kristian, orang Buddhis, malu kita kalau inilah imej Islam yang dikemukakan oleh UMNO dan media UMNO. Jadi sebab itu saya tegaskan di sini, kita tidak ada pilihan. Kita mesti terima keputusan rakyat, dan Najib SPR mesti tunduk kepada keputusan rakyat and not to the party. Sekali lagi lah saya ucap terima kasih kepada saudara, dan kita dalam pimpinan dan agarakan mesti juga sedia untuk ada perubahan. Saya diminta, ada yang minta saya harus keras dalam semua rundingan. Boleh, maknanya kalau sudah anjurkan kita pecah belah, boleh, terutama dalam pakatan. Saya lihat kerangka besar. Tak benar andaian bahawa mengatakan bahawa PAS tuntut dan tidak menyerah apa-apa ada. Mungkin dia dapat lebih daripada kita. Begitu juga di AP, ada yang tuntutan di mana beberapa rakan merasakan agak berlebihan, tapi ada juga kawasan-kawasan yang dia akhirnya mengalah. Parlimen Alostar, Ketuntum, Indra Kayangan ada. Walaupun kita boleh pertahankan itu secara tradisi, itu kita pernah bertanding sebelumnya. Tapi saya nak minta saudara untuk masa sekarang ini tumpu kepada isu yang saya sebutkan tadi. Hari Isnin paling lewat laporan polis. Kalau sudah itu pun tak boleh lakukan, tak saya cakap soal reform of the system. Reform ini bukan setakat suara 2-3 orang di parlimen. Reform ini bukan setakat bicara soal perhimpunan. Reform ini bermakna jentera tiap orang, tiap individu, tiap rakyat bangkit dan membuat minimum laporan polis. Dan kalau itu kita tidak berhasil, saya tidak yakin reform boleh berlaku. Saudara, saya lama dalam keadilan. Walaupun saya lebih junior daripada orang lain. Saudara aktif sejak 99, saya aktif sejak 2005. Tetapi saya mengatakan saya syukur, alhamdulillah, dan saya bangga dengan parti ini, dan saya bangga kerana kekuatan dan semangat yang sudah tunjukkan. Ya, menang semangat, kalah semangat. Ya, soal semangat dan daya juang itu cukup tinggi, dan ini saya send sekali lagi kepada rakan-rakan saya. Reformasi, lawan tetap, ini kalilah takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.